Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 7 akan membincangkan topik yang bertajuk Generational Endgame Bebas Asap Rokok. Pertama kali, mari kita tengok ahli-ahli Kumpulan 7. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Batu Syamiza akan menerangkan serba sedikit tentang pengenalan Generational Endgame GEG. Generational Endgame iaitu GEG adalah kempen untuk melindungi kesihatan generasi akan datang supaya tiada masalah ketagihan nikotin dan bahan kimia lain yang akan mengakibatkan generasi ini terdedah kepada bahaya. GEG ini bukan sahaja kepada perokok yang menghisap rokok, malahan kepada pengguna e-rokok ataupun dikenali sebagai vape. Pelan ini dijadikan kenyataan melalui Rang Undang-Undang RUU Kawalan Tembakau dan Merokok 2022. RUU telah menyusulkan supaya mengenakan kompaun kepada pesalah serta pegawai penguat kuasa juga mendapat hak kuasa untuk mereka bertindak atau menggeledah beg ataupun bagasi seseorang tanpa sebarang waran. Pembakaran tembakau menghasilkan toksik yang akan menjadi punca utama yang menyumbang kepada penyakit kronik dalam kalangan perokok tegar. Namun begitu, terdapat ramai perokok tegar yang masih gagal dalam mengawal diri untuk mereka berhenti merokok dan kebanyakan mereka kembali kepada tabiat lama kerana ketagih dengan tembakau tersebut. Merokok membawa pada adalah slogan yang tidak asing lagi bagi kita sebagai rakyat Malaysia. Tetapi masih ramai yang tidak cakna dengan slogan ini dan tidak mengendahkan akibatnya. Seperti yang semua tahu, penggunaan tembakau merupakan salah satu ancaman yang terbesar bagi kesihatan awam di negara kita. Di Malaysia, terdapat kira-kira 4.8 juta perokok dan dapat dianggarkan lebih daripada 27,200 kematian rakyat berpunca daripada rokok. Bukan sahaja dalam golongan perokok tetapi juga turut menjejaskan orang awam yang terdedah kepada asap rokok. Baru-baru ini, Kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah memperkenalkan dan menyebarkan kempen Generasi Penamat atau dikenali sebagai Generational Endgame iaitu GEG sebagai satu bentuk kawalan perundangan yang melarang aktiviti berkaitan merokok sama sekali. Terdapat 3 aktiviti yang dilarang iaitu tidak boleh menggunakan rokok, tidak boleh menghisap rokok dan terakhir sekali ialah bagi kalangan generasi yang lahir pada 1 Januari mereka tidak boleh memiliki sebarang bentuk produk rokok. Perkara ini penting untuk menjamin dan melindungi belia kini daripada tabiat merokok serta ketagihan dengan tembakau apabila usia meningkat. Sekaligus, ianya juga dapat mengurangkan bilangan perokok di Malaysia kepada kurang 5% menjelang 2040. Dengan kerjasama daripada semua pihak dan rakyat Malaysia, sudah tentu kita dapat bersama-sama menjayakan kempen ini. Sekian sajalah pengenalan daripada saya. Kita ke seterusnya. Seterusnya, kepentingan pelaksanaan Generation Endgame dapat melahirkan masyarakat yang mengamalkan konsep hidup bebas dari asap rokok, tak kira dari golongan yang dewasa maupun golongan remaja. Dan hasil pelaksanaan ini juga dapat membuka mata masyarakat dan ibu bapa dalam menangani isu ketagihan rokok dalam kalangan kanak-kanak dan remaja bawah umur. Seperti yang kita tahu, merokok adalah tabiat yang sukar untuk dihentikan bagi individu perokok tegar. Jadi, dengan adanya pelaksanaan ini dapat melatih mereka mengubah diri ke arah kebaikan dengan mengaplikasikan gaya hidup sihat, dengan mengawal nafsu dan kemahuan merokok. Seterusnya, dapat membentuk dan memupuk sikap individu berdisiplin dan menjaga kebersihan, yang di mana seorang yang tidak merokok mempunyai keterampilan yang kemas dan bau yang menyenangkan berbanding dengan seorang perokok tegar. Seterusnya, ini juga dapat mengurangkan kos sara hidup individu oleh kerana berlakunya pengurangan pembelian barangan yang tidak berkeperluan serta dapat mengurangkan kos perubatan seseorang itu.
Seperti mana yang kita tahu, peratusan seseorang yang tidak merokok menghidap penyakit adalah lebih rendah oleh kerana mereka mempunyai sistem imun badan yang lebih tinggi berbanding dengan individu perokok. Oleh itu, pelaksanaan GEG ini dapat memberikan banyak kesan positif kepada individu. Saya akan membincangkan impak pelaksanaan Generational Endgame kepada negara. Menurut perkongsian data Menteri Kesihatan pada tahun 2020, Khairy Jamaluddin pada siapan Twitternya mengatakan kos terkini kerajaan untuk membelanjakan bagi merawat 3 penyakit utama akibat daripada tabiat merokok meningkat kepada 6.2 bilion ringgit Malaysia. Beliau juga turut menegaskan bahawa kos untuk merawat penyakit tabiat merokok yang ditanggung kerajaan bakal meningkat kepada 8.8 bilion ringgit Malaysia menjelang tahun 2030. Beliau juga memberi amaran kepada golongan yang menggunakan vape sebagai alternatif kepada rokok bahawa golongan ini akan terdedah kepada penyakit elektronik sigaret ataupun vaping associated lung injury. Kos rawatan untuk penyakit golongan tersebut lebih daripada RM150,000 Malaysia untuk setiap satu pesakit, manakala jumlah kutipan cukai produk tembakau yang dikutip negara hanyalah menyumbang sekitar RM3 bilion Malaysia sahaja atau bersamaan 0.2% daripada keseluruhan keluaran dalam negara kasar. Ini membuktikan bahawa tabiat merokok ini tidak menyumbang pendapatan negara kerana jumlah kos rawatan penyakit rokok jelas lebih tinggi berbanding daripada kutipan cukai produk tembakau yang dikutip. Di sini, jelaslah bahawa produk tembakau ini merupakan liability kepada negara. Selain itu, menurut Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid, kesan tabiat merokok ini juga bukan hanya melibatkan kepada aktiviti ekonomi negara, malah dari sudut produktiviti. Seorang yang sihat dan bebas daripada asap rokok boleh bekerja dengan baik dan dapat menyumbang kepada ekonomi negara. Selain itu, penerimaan rang Undang-Undang Generational Endgame atau GEG. Cadangan GEG telah diterima baik oleh sebahagian besar masyarakat dan turut disokong oleh pelbagai pihak, tidak kira dari dalam atau luar negara. Yang pertama, sokongan antarabangsa. Inisiatif Kementerian Kesihatan mengusulkan polisi generasi penamat GEG sebagai usaha mengawal tabiat merokok dan penggunaan peranti e-rokok dalam kalangan generasi muda telah mendapat sokongan daripada 18 komuniti kawalan tembakau antarabangsa. Mereka menyatakan sokongan tidak berbelah bahagi terhadap usaha Malaysia dan KKM dalam memperkukuh kawalan tembakau di negara ini menerusi dasar tersebut. Komuniti itu antaranya termasuklah Action on Smoking and Health, ASH Canada, ASH Scotland, ASH Amerika Syarikat, African Tobacco Control Alliance, ATCA, Asian Consultancy on Tobacco Control, Hong Kong, Asthma and Respiratory Foundation New Zealand, Cambodia Movement for Health dan Tobacco Campaign Director Corporate Accountability. Mereka menyatakan bahawa cadangan GEG ini adalah wajar untuk melindungi generasi muda daripada ketagihan sepanjang hayat serta penyakit kronik jika melihat kepada usaha yang telah dijalankan oleh negara mereka. Sebagai contoh, di negara-negara dengan penggunaan e-rokok secara meluas seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Kanada dan New Zealand, penggunaan e-rokok tidak mempercepatkan penurunan tabiat merokok kerana sebahagian besar perokok juga menggunakan e-rokok. Oleh itu, mereka sangat menyokong polisi GEG yang melenyapkan terus sebarang bentuk penggunaan tembakau kepada generasi muda yang lahir selepas 1 Januari 2007. Yang kedua, sokongan pertubuhan bukan kerajaan, NGO. Setakat ini, terdapat 57 NGO telah menzahirkan sokongan dengan menyokong peruntukan bagi pelaksanaan GEG dalam Akta Baharu Kawalan Tembakau dan Merokok. Pertubuhan NGO dalam kalangan kumpulan profesional perubatan dan kesihatan serta pengguna tersebut telah menyatakan sokongan penuh terhadap cadangan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, untuk merealisasikan rang Undang-Undang Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 melalui dasar GEG. Salah satu daripadanya termasuklah Pertubuhan Brigade Negaraku yang diketuai oleh Muhammad Khairul Nizam Muhammad Supri. Beliau berkata, sepatutnya dasar tersebut sudah diutarakan lebih awal, apatah lagi rokok dan e-rokok telah pun difatwakan haram
oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Mereka bahkan menyeru kepada semua ahli parlimen dan pemimpin yang akan bersidang agar sebulat suara dalam menerima dan meluluskan cadangan GEG ini dalam usaha untuk membawa negara ke arah bebas rokok pada masa yang akan datang. Yang ketiga, sokongan masyarakat. Soalan selidik yang telah dijalankan menunjukkan bahawa sebilangan besar masyarakat Malaysia sangat bersetuju dengan cadangan peruntukan GEG oleh KKM. Kajian menunjukkan sebanyak 97.6% daripada responden bersetuju dengan cadangan GEG, manakala hanya 2.4% menyatakan bantahan mereka terhadap cadangan tersebut. Selain itu, kajian juga menunjukkan bahawa majoriti masyarakat sependirian dengan usaha KKM tersebut apabila peratusan setuju mengikut negeri-negeri di Malaysia semuanya melebihi kadar 95%. Hal ini jelas menunjukkan bahawa mereka bersedia dan menerima baik undang-undang baharu itu serta penguatkuasaan yang telah dibentangkan oleh bekas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin itu. Di mana ada penerimaan, di situ juga ada bantahan. Begitu juga perkara yang sama berlaku dalam RUU GEG ini, iaitu rang Undang-Undang Generational Endgame yang dilaksanakan oleh kerajaan. Terdapat beberapa bantahan daripada beberapa syarikat yang juga mengetengahkan sebab mengapa mereka merasakan bahawa RUU GEG ini patut dibantah dan tidak diluluskan oleh kerajaan sendiri. Antara syarikat atau persatuan yang tidak bersetuju dengan RUU GEG ini antaranya adalah Data Metric Research dan Information Centre iaitu DARE, Persatuan Pengusaha Restoran India Malaysia Primas, Dewan Perniagaan Cina Langkawi DPCL, Malaysian Vapers Alliance MVA, Pertubuhan Malaysia Retail Electronic Cigarette Association iaitu MRECA. Antara sebab yang boleh saya simpulkan mengapa beberapa persatuan ini berpendapat bahawa RUU GEG ini patut dibantah, antaranya adalah perdagangan haram akan berlaku dengan lebih berleluasa, peningkatan keuntungan pasaran gelap yang menyebabkan kerajaan kerugian, punca kehilangan kerja, penutupan perniagaan, seterusnya kesan sosial yang teruk kepada kumpulan peniaga yang berpendapatan rendah, kesan kepada daya tarikan negara iaitu jejaskan aktiviti pelancongan negara, dan yang terakhirnya adalah membezakan vape dan rokok. Pengarah Urusan Pendidikan Data Metrik dan Maklumat, Pankaj Kumar, mengatakan bahawa Malaysia mungkin tidak bersedia dengan rang Undang-Undang Generational Endgame ini kerana sebelum GEG wujud lagi, perdagangan haram telah menyumbang lebih banyak daripada keuntungan kerajaan sendiri. Separuh daripada jualan rokok di negara ini telah banyak disumbangkan kepada perdagangan haram dan kelaziman merokok juga telah mencecah sebanyak 21%. Perkara ini secara tidak langsung akan memburukkan lagi masalah perdagangan haram di mana ia akan menyebabkan kerajaan kehilangan lebih banyak hasil iaitu sebanyak 5 bilion ringgit. Pelaksanaan GEG ini bukan sahaja dianggap sebagai hukuman berat, malah ia juga diperkatakan akan mengakibatkan kehilangan pekerjaan, penutupan perniagaan dan memberi kesan sosial yang teruk kepada kumpulan peniaga yang mempunyai pendapatan yang rendah. Menurut beliau juga iaitu Pankaj Kumar, RUU GEG ini berpotensi memberi kesan kepada daya tarikan negara sebagai pelabur disebabkan oleh undang-undang yang terlalu ketat ini. Daya tarikan negara akan menjadi semakin terjejas sekiranya RUU GEG ini dilaksanakan. Selain DARE, beberapa persatuan lain juga turut menyokong penyataan DARE seperti yang telah saya sebutkan sebelum ini. Persatuan seperti DPCL, MVA, MRECA, mereka menjalankan agar kerajaan mengambil langkah membezakan antara vape dan rokok terlebih dahulu. Salah satu sebab mereka membantah GEG ini adalah kerana mereka mahu kerajaan tidak menyamaratakan rokok dan vape dalam satu kategori di mana peraturan dan tafsiran rokok dan vape adalah berbeza bagi mereka. Bagi mereka, vape akan membantu mengurangkan kemudaratan merokok dan menjadi satu alat untuk berhenti merokok. Tetapi dalam satu kajian yang dibiayai Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, majoriti pengguna vape adalah perokok tegar. Selain itu, RUU GEG ini juga diperkatakan sebagai satu undang-undang yang telah mendiskriminasi hak kesamarataan bagi mereka yang sudah dewasa iaitu lepas 18 tahun untuk membuat keputusan sama ada mahu merokok ataupun tidak. Bagi mereka yang lahir selepas tahun 2007, mereka disifatkan tidak mendapat keadilan kerana mereka tidak ada hak
untuk memilih sama ada mahu merokok di usia dewasa ataupun tidak. Tetapi bagi mereka pada tahun 2006 diberikan kebenaran dan hak untuk memilih sama ada mereka mahu meneruskan usia remaja mereka dengan merokok ataupun tidak. Dengan itu telah timbulnya persoalan kenapa ada perbezaan dalam generasi bawah umur yang lahirkan antara 2005-2006 dengan mereka lahir pada tahun 2007 dan yang ke bawah. Dalam perlembagaan persekutuan, siapa sahaja merasakan diri mereka telah didiskriminasi ataupun dianiaya, mereka boleh membawa tindakan tersebut dan pertikaian tersebut ke mahkamah. Dengan itu, kerajaan berkemungkinan besar akan berhadapan dengan risiko untuk bersaman dan bantahan oleh golongan muda yang lahir pada tahun 2007. Dengan itu, syarikat-syarikat dan persatuan ini bersatu dengan mengatakan bahawa kerajaan perlu meneliti semula perkara yang telah diketengahkan mereka sebelum menjalankan RUGEG ini. Seperti mana yang telah dibentangkan oleh rakan-rakan sekumpulan saya, jelasan terdapat banyak kebaikan bagi rang undang-undang generasi Endgame RUGEG. Telah dikupaskan satu persatu tentang kebaikan GEG bagi negara, keluarga, masyarakat dan juga individu. Penerimaan baik secara antarabangsa, penerimaan oleh pertubuhan bukan kerajaan atau NGO dan juga masyarakat sekeliling juga merupakan suatu pencapaian yang baik bagi RUGEG ini. Tetapi dalam setiap penerimaan pasti ada bantahan juga yang wujud. Langkah pelaksanaan juga telah dibincangkan bersama-sama sebentar tadi. Kesimpulannya, matlamat utama GEG adalah untuk mengurangkan merokok kepada 5% atau kurang. Konsep GEG ialah satu cara untuk membantu mengawal penggunaan tembakau. Tambahan lagi, masih terdapat individu yang beranggapan bahawa GEG akan melanggar hak orang yang terlibat, seperti yang termaktub oleh Perlembagaan dan Akta Perlindungan Pengguna. Terdapat beberapa impak yang bakal dihadapi jika rang undang-undang GEG ini dilaksanakan sebelum persiapan yang sepatutnya. Antaranya, ia bakal mengakibatkan ramai kehilangan pekerjaan, penutupan perniagaan, kesan sosial yang teruk kepada kumpulan berpendapatan rendah dan berpotensi menjejaskan daya tarikan negara sebagai destinasi pelaburan ekoran undang-undang yang ketat. Walaupun rang undang-undang ini hanya akan memberi kesan kepada mereka yang dilahirkan selepas 2007 dan penguatkuasaan mungkin akan bermula pada 2025, ia dilihat akan lebih memberi kesan kepada ekonomi secara keseluruhan. Dengan kos pematuhan yang lebih tinggi berkaitan rang undang-undang, perniagaan mungkin sukar untuk mengekalkan keuntungan dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil. Mungkin ada yang terpaksa menutup perniagaan mereka dan bakal menyebabkan beribu-ribu pekerja menganggur. Walaupun ramai yang mungkin bersetuju, namun ada juga yang melihat RUGEG seolah-olah satu diskriminasi dan akta dua darjat terhadap golongan muda. Pelaksanaan GEG secara berperingkat juga akan memberi kesan kepada pemain industri vape di Malaysia yang merangkumi 3,000 usahawan dengan 1,500 pekerja dan melibatkan 1 juta pengguna. Oleh itu, perincian teliti dan penguatkuasaan yang adil perlu dijalankan supaya tidak menimbulkan ketidakpuashatian mana-mana pihak dan perbantahan. Sistem GEG adalah idea yang baik kerana rakyat di Malaysia lebih takut didenda daripada yang lain. Buktinya, walaupun penggunaan tali pinggang ke lidah diwajibkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan, masih ramai yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Masalah mengatasi ketagihan rokok dan vape dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, tidak akan selesai sehingga undang-undang itu dilaksanakan. Sehingga itu, komuniti akan terus tidak menyedari bahawa bahan ini amat berisiko dan akan mengakibatkan ketagihan. Undang-undang memberi hak kepada ibu bapa untuk memantau tingkah laku anak-anak mereka. Ini bermakna ibu bapa lebih cenderung mengambil berat tentang keselamatan dan kesejahteraan anak-anak mereka. Walaupun GEG mungkin kelihatan tidak adil, ia sebenarnya direka untuk membantu generasi akan datang menjadi sihat dan selamat. Terbukti bahawa dasar ini harus dilaksanakan dengan lebih berhati-hati. Untuk memastikan ia berkesan, pihak berkuasa juga perlu memastikan penguatkuasaan ini dilakukan secara adil dan tanpa berat sebelah. Sekian, terima kasih.